jemput Yang Hormat Kota Raja untuk 10 minit lagi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya menyambung sebelum kita berhenti tadi, Datuk Yang di-Pertua, saya telah mengemukakan beberapa fakta mengenai keadaan perumahan, industri perumahan di dalam negara kita, dan saya sedang tadi mengemukakan satu surat yang ditulis oleh SM Muhammad Idris, Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang, kepada pihak media, dan diharapkan pihak kerajaan akan memberi perhatian. Apa yang diperkatakan oleh SM Muhammad Idris ini sebenarnya bukanlah perkara baru dan sudah dibincangkan dengan agak luas oleh pemain-pemain industri perumahan pengguna dan juga pihak bank. Dan Yang di-Pertua, Saudara SM Muhammad Idris telah meminta kerajaan supaya memastikan orang-orang kebanyakan mampu membeli rumah dan mengurangkan kenaikan harga tanah yang tidak sihat dan tidak mapan. Kerajaan perlu mengambil beberapa langkah. Beliau telah mencadangkan supaya satu dasar perumahan awam yang menyediakan perumahan mampu milik, terutama di kawasan bandar, kepada mereka yang berada di bawah paras pendapatan tertentu. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, cuba lihat kepada Singapore Housing Board, HBD, Housing Board Association atau Housing Board Authority, HBA, ya, Lembaga Perumahan Singapura, di mana kerajaan sebenarnya menjadi pelopor kepada pembinaan rumah mampu milik untuk majoriti rakyatnya. Dan bagi sektor perumahan swasta, kerajaan perlu mengambil peranan utama untuk mengawasi harga tanah, mengambil langkah sesuai dan kena pada masanya untuk mengelakkan kenaikan harga tanah yang tidak mapan dan tidak sihat. Dan kita lihat bahawa peningkatan harga tanah dan akibatnya menyebabkan rumah-rumah naik ini juga disebabkan oleh peranan para orang yang spekulasi, ya, dalam pasaran ini, dan pembelian harga rumah kedua atau ketiga juga begitu longgar dan mendapat pembiayaan bank yang agak kreditnya diberi agak mudah sekali, ya. Bagi kerajaan juga harus meningkatkan cukai keuntungan hartanah atau property gains tax ini bagi transaksi jangka pendek. Cukai keuntungan hartanah 5% pada masa ini bagi hartanah dipegang di bawah 5 tahun tidak mencukupi. Kadar cukai seharusnya ditingkatkan dengan ketara, lebih pendek tempoh pegangan lagi tinggi cukainya. Perkara sama perlu dilakukan bagi penjualan hartanah kedua dan berikutnya. Kerajaan juga harus menghentikan penjualan harta tanah kepada orang asing. Ya, kita Filipina dan beberapa negara lain seperti yang saya sebutkan tadi, Filipina, Singapura, Thailand adalah antara jiran kita yang tidak membenarkan hartanah dijual kepada orang asing, ya, iaitu yang landed properties, ya. Jadi bagi bukan hartanah, orang asing seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pinjaman perumahan tempatan, melainkan mereka adalah penduduk tetap. Perkara ini memang telah dilakukan oleh Singapura sekian lama. Perancangan bandar dan majlis tempatan seharusnya mempunyai perancangan penggunaan tanah yang komprehensif dan memberikan lebih kepentingan kepada membangunkan bandar mesra dan hijau, sistem pengangkutan awam kelas pertama, dan mengurangkan pembinaan lebih banyak kompleks membeli belah pasaraya dan jalan. Ringkasnya, kerajaan perlu memberikan keutamaan untuk meletakkan keperluan majoriti rakyat Malaysia, mengatasi bank, pemaju, spekulator dan orang asing yang kaya. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menambah satu perkara yang tidak menyentuh perumahan tetapi mungkin akan diambil oleh rakan-rakan sekejap lagi, untuk menyentuh apa yang berlaku tragedi di Jepun mengenai berlakunya letupan di reaktor nuklear atau loji nuklear di Fukushima Daiichi. Jadi kita sekarang rakyat Malaysia tertanya-tanya kepada kerajaan, adakah kita masih lagi hendak melaksanakan program untuk membina loji nuklear ini, kerana menurut daripada maklum balas yang kita dapati daripada pihak-pihak yang berpengetahuan, bahawa
tiada keperluan mendesak sebenarnya untuk membina loji ini. Semalam Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air berkata kerajaan akan terus dalam merancang polisi dan juga pelaksanaan pembinaan loji nuklear ini. Tapi pengalaman kita yang lepas, banyak perkara yang kerajaan tidak telus. Hingga kan pagi tadi pun YB daripada PJ Utara telah meminta kerajaan supaya mengkaji semula apa yang hendak lakukan mengenai MRT itu sendiri. Itu pun tidak dibincang dengan telus dan SPAT tidak mengambil berunding ataupun tidak mendapat approval SPAT dahulu, kerana perancangan membuat PRT itu telah ada sebelum SPAT ditubuhkan. Jadi apakan lagi ini adalah satu pembinaan loji ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan, dan kita meminta kerajaan mengkaji bersungguh-sungguh dan telus dalam semua aspek. Dan kalau boleh, saya bagi pihak, kalau saya lah sebagai seorang rakyat tidak mahu loji ini dibina di Malaysia. Sekian yang dipertua, terima kasih. Yang Muhammad Ranau.